Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Pai Pagi dan seperti yang kami barigakan pada bis kita semua ni Atolah dan juga penonton Pai Pagi, kami akan membawakan satu segmen untuk edisi Pai Pagi kali ini, segmen Bicara Belia. Kalau tadi bercakap bicara belia ni, kalau tadi pun kita ni melihat ya antara kegiatan para belia kita ni itu kemahiran dalam bidang masakan. Dan tadi awal kita ni bercakap dengan belia ni yang kan suka mencuba teater, lakonan. Kalau dia ni sendiri belum pernah mengikuti teater kan. Jadi inilah yang dapat kita ni bawakan. Jadi manalah tahu nanti khususnya penonton kita ni yang terdiri daripada para belia terinspirasi, termotivasi dalam bidang teater ini. Kita ni ikutilah wawancara kita ni. Betul. Dan juga kalau tadi lihat kalau tadi bercakap mengenai dengan belia ni atau dan salah satu wawasan 2035 je untuk melahirkan generasi Brunei kita ni yang berjaya, berpendidikan tinggi dan juga berkemahiran. Kalau tadi lihat dari segi kemahiran itu sendiri memang cukup subjektif, memang banyak sebenarnya kemahiran yang ada di kalangan belia-belia kita ni, kemahiran dari segi kreativiti dan juga dari segi seni. Kalau tadi cakap mengenai seni, memasak pun seni, berlakon pun seni. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai dengan satu sudut kreativiti, satu sudut seni, iaitu seni bidang lakonan. Bukan lakonan di TV Auda, tapi ini lakonan secara langsung di teater. Jadi alhamdulillah untuk segmen bicara belia sebenarnya, bicara belia untuk kali ini kami telah pun sebenarnya mendatangkan satu narasumber Natolah yang akan sama-sama berbincang mengenai dengan kelebihan menonton teater dan berlakon secara langsung. Dan yang sudah pun berada di sebelah saya sebenarnya narasumber yang telah pun kita datangkan hari ini untuk sama-sama bercerita mengenai dengan perkara ini, iaitu Yang Mulia Muhammad Khairul Ehsan bin Haji Mardini, merupakan seorang direktor pentas dan juga penulis skrip. Apa kata tu, kita terus sapa beliau. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Kabar baik, sangat-sangat baik. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat datang ke studio Pai Pagi. Dan jadi hari ini cukup teruja ni Atolah bercakap mengenai dengan teater, kelebihan menonton teater dan berlakon secara langsung. Tapi rasanya sebelum tadi memulakan perbincangan kita ni hari ini, perkongsian daripada Tuan sendiri, apa kata kami berikan ruang barangkali pada Tuan untuk memperkenalkan diri kepada penonton Pai Pagi. Silakan. Boleh. Nama saya Insan Mardini. Saya adalah seorang penulis skrip. Saya adalah juga pengarah pantas. Saya mempunyai satu syarikat teater saya sendiri juga di Brunei, di mana saya membuat latihan-latihan dan semacam itulah. Saya sudah berkarya dalam teater dan lakonan ini sudah 16 tahun. Lebih 90 produksi sudah yang original saya sendiri membuatlah. Di Brunei saja dalam 25 kali sudah saya membuat. Itulah sebab sedikit tentang saya. Itu dia antara latar belakang Tuan Insan sendiri ya. Jadi sebagai seorang karyawan di dalam bidang teater ini, mungkin dapat mengungsikan sedikit tentang teater khususnya di negara kita ni, Brunei Darussalam. Di Brunei. Teater bagi penonton-penonton yang melihatlah dan kepada kami semua di sini. Teater ni adalah yang kalau pada dasarnya yang orang ramai tahu, ia adalah tempat kami berlakon, membuat lakonan secara secara langsung. Bukan sama macam TV. Memang banyak perbezaannya di antara TV dan teater. Di mana salah satunya ia secara langsung. Itu salah satu faktor yang utamalah tentang teater. Jadi tentang teater di Brunei, teater di Brunei ini sebenarnya banyak sebenarnya. Kami punya tarian-tarian pun boleh dikatakan teater. Kami punya lakonan-lakonan seperti Nakoda Manis, Ponjong Batu, itu boleh dikatakan persembahan teater dan yang dipermainkan oleh ramai sebenarnya di Brunei ini. Mungkin penonton yang di rumah yang melihat mungkin tahu ada 1-2 syarikat yang di luar sana yang membuat, tapi sebenarnya ramai. Keadaan teater di Brunei ini pun semakin berkembang sebenarnya, di mana setiap tahun ada lebih banyak persembahan-persembahan yang dimainkan. Bidang-bidangnya tempat yang kami lakonkan, kita punya persembahan ini pun bermacam-macam. Itulah sedikit tentang teater di Brunei. Selain daripada itu, teater yang saya sendiri membuat
adalah lebih kepada teater yang realistik, yang realistik, yang lebih kepada mendalami kami punya psyche, ya itulah. Jadi kalau boleh ditanyakan jadi kepada Abang Ehsan, dari segi landscape barangkali landscape industri teater di negara kita, di negara Brunei Darussalam seperti yang dikongsikan tadi, kalau kita lihat makin berkembang. Macam saya sendiri memang meminati teater. Jadi semasa berkursus di luar negara memang banyaklah berkunjung menyaksikan teater-teater yang semasa kalau ada peluang itulah. Jadi kalau bagi pendapat Abang Ehsan sendiri, apa sebenarnya rasanya yang mendorong kepada perkembangan industri teater dan penerimaan orang ramai terhadap teater di negara kita, di negara Brunei Darussalam? Saya rasa di negara kami ini membuat teater ini adalah sesuatu yang memberikan kami peluang untuk mengekspresi secara kreatif. Dan tidak banyak sebenarnya medium-medium yang ada di Brunei yang boleh memberikan kami peluang seperti itulah. Salah satunya lagi macam melukis ataupun buat tarian. Teater adalah salah satu daripadanya lah. Yang kepada penonton-penonton yang ingin ataupun yang ada minat untuk berlakon, sebenarnya salah satu kecabaran yang orang ramai selalu memberitahukan saya tentang teater di Brunei ini adalah payah mencari. Payah mencari ataupun anda tahu di mana sebenarnya akan mau mencuba berlatih berlakon. Selalunya yang kami dengar di luar, di luar ada banyak peluang berlakon. Kalau di Brunei mungkin TV. Peluang berlakon dalam TV mungkin lagi banyak daripada peluang teater. Salah satunya mungkin kami punya marketing ataupun kesedaran tentang syarikat-syarikat teater di Brunei ini mungkin kekurangan. Ada kekurangan di sana lah. Jadi macam mana caranya? Sebenarnya kepada yang benar-benar mahukan berlakon ataupun mau menjerumus diri ke dalam bidang teater ni di Brunei, ya mesti kuat mencarilah sebenarnya. Mencari mungkin dari kawan, mungkin mencari di media sosial. Ya. Dan pasal kalau dicari memang pikir kami nada sebenarnya di Brunei. Yang kalau kami pikirkan teater di Brunei, mungkin kami hanya terfikir tentang teater yang dilakonkan di sekolah-sekolah, dan yang profesional. Sebenarnya ada. Memang ada. Kalau boleh tanyakan jadi Atul lah, macam saya sendiri, saya dan Atul memang pernah berlakon ya Atul lah, memang pernah berlakon. Jadi memang mengetahuilah cabaran-cabaran sebagai seorang pelakon. Tapi kalau dari segi cabaran sebagai seorang pelakon teater, kalau tadi boleh fokuskan ke arah pelakon teater, memang dikongsikan tadi jauh. Perbezaannya jauh. Kalau berlakon dalam TV dan sebagainya memang ada tadi akan lakukan scene demi scene, babak demi babak dan ada cut dan sebagainya. Tapi kalau untuk berlakon teater, apa cabaran rasanya yang paling terbesar barangkali? Soalan yang sangat baik. Cabaran maksudnya di sini apa soalan Tuan tadi? Cabaran terbesar lah untuk menjadi seorang pelakon teater. Mungkin cabaran yang terbesar lah yang saya sendiri mengalami dan yang saya pernah mendengar daripada pelakon-pelakon saya adalah kekurangan masa. Ya, sebab teater di Brunei ia belum lagi kembang sebenarnya, ia belum lagi besar ataupun belum lagi established lah. Jadi membuat kerjaya di bidang teater ni ia kurang. Ya, kurang dan tidak banyaklah dia punya kesempatan untuk membuat teater secara stabil. Jadi sebab itu ramai penonton, ramai orang-orang yang minat ataupun mau mencuba teater sudah mencuba merasakan indah berbaloi. Indah berbaloi sebab mungkin ada pendapatan, mungkin ada peluang-peluang untuk menggunakan apa yang dipelajari daripada kelas-kelas teater apa ini. Itu menjadi salah satu cabaran terbesar kalau di Brunei lah. Jadi untuk
cadangan saya lah untuk mengatasi cabaran ini adalah sebenarnya kalau dipikirkan teater ini sebagai satu side hustle ataupun secara pendapatan siringan saja kan, mungkin kami punya mindset lebih teratur untuk melihat teater ini sebagai sesuatu yang lebih berpanjangan kalau macam itu. Tapi kalau dikirakan sebagai kerjaya yang dapat menukar kami punya kerjaya yang seharian, mungkin Indah adalah memang sukar ya. Adakah seorang pelakon TV boleh menjadi seorang pelakon teater yang baik? Kalau di dalam bidang teater, kami selalu ada katakan orang teater senang masuk ke dalam TV. Orang pelakon TV masuk ke dalam teater payah sikit. Ada perbezaan. Banyak perbezaannya. Sebab kalau seseorang itu memulakan kerjayaan dari TV, ia mungkin belajar hanya ia punya basic dia pelakonan. Pasal kalau TV boleh di-cut, boleh kalau ada kesalahan dapat diulang lagi sekali. Tapi kalau teater sudah lakonannya berjalan, nada lagi. Memang payahlah macam tu. Kalau Denny sendiri, kalau teater, kalau teater kan tadi daripada TV ke teater bukan senang. Jadi kalau untuk teater, apa watak yang akan dicoba? Mungkin boleh diberikan watak yang sesuai. Mungkin menjadi interviewer TV boleh. Aku dalam realitinya sudah dah payah ke teater. Kalau saya mau satu watak yang duduk saja daripada awal sampai akhir tanpa bercakap. Penghias skrin. Jadi hiasan. Pentas teater. Okey. Atau sebenarnya memang banyak cabaran dalam bidang lakonan, teater dan juga lakonan di dalam TV ini. Adakah teater ini, lakonan dalam teater ini ataupun menjadi seorang pelakon teater ini, adakah itu hanya satu hobi? Jadi bagaimana pendapat Wang sendiri? Pada dasarnya bagi orang ramai lah, mungkin ramai juga penonton-penonton yang melihat di rumah. Kalau kami mengatakan teater ataupun lakonan, memang Indah banyak yang memikirkan itu boleh menjadi kerjaya ataupun jadi sesuatu yang mendapatkan pendapatan seharian. Dan ia menjadikan ramai yang memikir ia satu hobi. Mungkin betul boleh dikatakan begitu kepada orang ramai lah. Tapi kepada sesiapa yang mau serius lagi dalam bidang lakonan ataupun karya teater ni, memang ada cara-caranya. Ada latihan-latihan yang mesti dilalui sebelum sampai ke tahap sana lah. Ya, seperti membuat latihan-latihan, mengikut kelas-kelas lakonan dan sebagainya lah. Jadi sesuatu yang ramai memikirkan ya hobi boleh sebenarnya menjadi sesuatu yang menjadi kerjaya, tapi dengan ada ia punya effort ataupun ia punya membuat latihan-latihan ini mesti kami lalui dulu sebelum mendapati ke tahap sana. Mesti yang paling penting sebenarnya ada latihan lah sebenarnya, memerlukan latihan. Kalau saya lihat juga seperti yang dikongsikan tadi pada awal perbincangan hari ini, landscape dari segi penerimaan teater dan penglibatan orang ramai dalam berlakon teater semakin hari semakin berkembang, makin positif saya lihat. Jadi rasanya salah satu yang menyumbang ke arah ini kalau saya lihat pun di sekolah-sekolah contohnya saja, ataupun di institusi pengajian tinggi contohnya saya macam di UBD terdapat persatuan-persatuan student seperti Rakis dan sebagainya yang menggalakkan lagi pertumbuhan dari segi lakonan teater. Kalau kita lihat juga lah dan tuan sendiri, macam kalau saya sendiri pendedahan pertama berlakonan ni dari sekolah rendah tu. Kalau macam hari guru ada berlakon teater jadi cikgu dan sebagainya untuk hari guru itu pun pendedahan awal sebenarnya mengenai dalam bidang lakonan. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tanyakan je soalan berikutnya, ramai rasanya yang ingin cuba berlakon. Syok je berlakon natunya. Syok sonya macam berlakon kalau bagi watak boleh mencuba pelbagai watak. Tapi malu ko punya, takut ko. Macam mana menghilangkan perasaan itu? Mau ada, mungkin bakat mungkin ada, Anda tahu lagi kadang-kadang bakat ini tadi ada. Tapi cuma kurang Anda tadi tahu pasal belum pernah mencuba. Tapi malu dan takut. Macam mana tu? Nasihat saya bagi yang orang-orang yang merasa macam tu, cuba. Senang bilang punya lah, cakap senang saya cuba. Tapi apanya orang kalau dia cuba belum tahu. Jadi kepada mereka yang
ada ingin mencuba ataupun terasa ada bakat, ya, tapi malu ataupun takut akan mencuba berlakonan ni, mungkin caranya lihatlah video-video ataupun tutorial di sosial media ataupun dalam YouTube. Dilihat dulu, dipelajari, bina confident diri sendiri itu sebelum mencuba latihan-latihan teater ataupun lakonan. Mungkin dari sana sudah ada rasa confident sikit, rasa berani, baru boleh mendalami lagi dalam bidang lakonan. Jadi macam apa tadi Tuan katakan, selalunya ramai yang memulakan mereka punya pengembaraan dalam teater ini dari sekolah rendah, sekolah apa, ya. Sebenarnya dari saya sendiri dari sana juga. Ya, dari sekolah rendah daripada kami punya teater persembahan-persembahan di sana. Jadi macam mana melompat dari sana ke pentas yang besar, caranya belajar. Memang seperti apa saja skill-skill yang ada, caranya adalah untuk ditajami lagi kami punya skill dengan cara ikut kelas-kelas lakonan, dengan cara melihat-lihat video ataupun ikut audition, cuba mendapatkan persembahan teater, ikuti syarikat-syarikat yang ada di luar sana lah. Bukan saja di Brunei, di luar pun boleh, asalkan saja bis kita mempelajari dia punya skill-skill ini. Dan sudah itu mungkin sedikit demi sedikit lebih rasa berani, baru boleh lagi mendalami lagi lah. Ya. Betul. Rasanya banyak yang saya boleh dapat daripada tadi melibatkan diri dalam bidang lakonan ataupun teater dan sebagainya. Dan contohnya saja dari segi macam mana kita ni menjadi seorang individu yang lebih confident, lebih yakin, lebih berani tampil ke hadapan, lebih mengekspresikan diri dan sebagainya. Itu kebaikan untuk berlakon teater. Dan seperti yang dikongsikan tadi, samalah juga exposure yang mula-mula itu daripada sekolah rendah. Kalau Atul sendiri, kalau saya bayangkan, masa sekolah dulu kalau berlakon masa hari guru, mungkin Atul wataknya guru yang garang barangkali. Dah, saya jadi student. Student yang gauk barangkali. Kan saya cuba beritahu, saya dulu pemalu, diam. Tapi sejujurnya masa zaman sekolah, dalam teater memang wataknya ada barat lah. Atau dalam bidang teater tas pentas, maklum. Tapi saya lebih kepada menari. Saya tu bayangkan Atul membawa rotan dan sebagainya. Cuba. Kamu ni akhir sudah masuk kelas. Bukan? Nantilah tadi mencoba. Mungkin reunion kali. Okey, tapi itulah sebenarnya ada penonton dengan adanya penjelasan sebentar tadi, cara-cara dan juga bagaimana kita menjadi seorang pelakon teater dalam bidang teater ni bukan senang seperti yang kita saksikan. Penghafalan skrip dan juga cara pergerakan kita ni dan apa watak yang diberikan kepada kita ni. Jadi semuanya mengambil peranan penting dalam satu masa. Maklum saja di atas pentas, bayangkan macam Ketani lah di sinenya, tapi tadi masih ada kamera. Jadi kita cari ada pengarah juga, tadi ada penerbit Ketani yang mengarahkan. Tapi itulah apa sebenarnya bentuk perbualan yang akan kita sampaikan. Begitu juga dalam teater, ada message yang tertentu. Jadi apa sebenarnya tanda-tanda yang boleh, kalau tadi tanda-tanda yang diberikan ataupun orang tadi cara-cara untuk menjadi seorang pelakon dalam bidang teater, nasihat Tuan sendiri untuk mereka yang baru berkecimpung di dalam bidang teater ini. Kepada yang baru ada rasa minat ataupun sudah batah disimpan minat itu dan mau mau mencuba berlakon, nasihat saya adalah sebenarnya jangan putus asa. Itu nasihat saya yang paling utamalah, sebab membuat sesuatu di dalam yang bidang kreatif ini memang selalunya banyak cabaran-cabarannya. Salah satu daripadanya seperti apa yang saya katakan tadi, mencari pendapatan ataupun sesuatu yang membuatkan bis kita sendiri stabil. Itu salah satunya. Jadi jangan berputus asa walaupun diberikan cabaran-cabaran. Memang dalam bidang ini banyak cabarannya lah. Dan kedua, nasihat saya adalah sentiasa mencari.
Ya, mencari syarikat, mencari tempat berlatih, mencari kawan untuk berlatih bersama-sama, sentiasa mencari ilmu pengetahuan dalam bidang teater dan lakonan. Jangan berhenti mencari, mencari rezeki, mencari peluang. Sebab kita sebagai pelakon yang mengikut syarikat-syarikat ataupun freelance, segala kami punya projek-projek ini bukan diberikan begitu saja. Kami mesti sendiri mencari, ikuti audition, ikut apa lagi itu, dan macam-macam lah sebenarnya. Jadi kalau bis kita Indah pernah mencari, memang payah mencari peluang, yang payah mencari ataupun mendalami dalam teater. Dan terakhir sekali nasihat saya adalah kalau benar-benar minat, jangan setengah masak lah. Jangan alang-alang, pergilah mencari lagi macam mana lagi untuk mendalami dan melatih diri kita untuk menjadi yang lebih baik lah. Jadi kunci, kata kuncinya teruskan berusaha sampai berjaya. Jadi kita ada mempunyai sedikit waktu lagi, mungkin soalan yang terakhir barangkali ya. Bagaimana Tuan melihat bakat-bakat anak tempatan kita ni dalam bidang teater? Macam kalau saya sendiri pernahlah berpeluang untuk berlakon bersama dengan seorang pelakon veteran kita ni. Saya cukup kagum sebab watak yang dilakukan pada masa itu memerlukan kita ni bermain emosi. Ada babak. Bukan babak. Ada babak menangis dan sebagainya. Jadi masa itu pun disering di tepi jalan yang ramai kereta dan sebagainya. Memang sukar untuk mendapatkan feel tersebut. Tapi pelakon ini dengan pengalaman yang ada, scene tersebut berjalan dengan lancar, mudah saja. Yang saya ingat penerbit itu cakapnya, menangis masa ni, terus menangis, keluar air mata dan sebagainya. Itu macam wow, ini merupakan sesuatu yang rasanya memerlukan pengalaman dan juga banyak latihan. Kalau awang sendiri melihat bakat anak muda dalam bidang teater, janganlah belum juga batas saya membuat latihan dengan pelakon-pelakon baru. Baru je mereka itu dari PTE lah, tingkatan 6. Muda-muda sudah saya boleh terlihatlah bakat yang baru-baru ini sangat kuat. Saya sendiri belum tidak tahu dari mana sebenarnya mereka belajar skill-skill ini. Sebab saya sudah 16 tahun dalam bidang atau berkarya dalam teater dan melihat bakat-bakat baru ini, dan saya tanya pernah ada pengalaman, ada langsung pengalaman. Ini dorang punya pengalaman pertama kalilah. Jadi saya pun sendiri terkagum habis melihat bakat-bakat yang ada di Brunei ini. Dan saya katakan begitu, memang ada bakat-bakat yang yang sederhana dan tidak mengapa. Memang setiap seorang ini dia punya kemampuan lain-lain. Kan ada yang dari mungkin ada yang sudah terlahir dengan bakat-bakat yang sudah ada. Mungkin ada yang belum ada langsung bakat dan tidak terkira sebenarnya. Saya sudah melihat macam-macam sudah peringkat bakat di Brunei ini sebenarnya. Ada yang ada, ada yang kurang, ada yang mesti diperbaiki di sini dan di sana. Jadi di Brunei macam-macam sebenarnya. Ada yang sangat bagus untuk TV, ada yang memang lebih natural kepada teater. Alhamdulillah lah sebenarnya. Jadi itulah ya, dan dapat dikongsikan oleh penonton kelebihan menonton teater dan berlakon secara langsung. Antara penjelasan bersama Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul Insan bin Haji Mardini, iaitu Direktur Pentas dan juga penulis skrip. Terima kasih kami ucapkan dengan penjelasan yang dibawakan sebentar tadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.